Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Johari daripada kelas DSI 5A. Pada hari ini, kumpulan kami menerima dua situasi dan kami harus memilih satu daripada dua situasi tersebut untuk kami menyelesaikan masalah. Jadi, kumpulan kami memilih situasi yang pertama, iaitu situasi Dahari meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri, dua orang anak lelaki, tiga orang anak perempuan, ibu, bapa, dua saudara lelaki, si ibu sebapa, dua saudara perempuan, si ibu sebapa dan seorang saudara perempuan, si ibu. Semestinya, seorang yang telah meninggal dunia akan meninggalkan hartanya yang mana akan dibahagi-bahagikan kepada ahli-ahli waris. Jadi, mari kita tengok apakah yang ditinggalkan oleh Encik Dahari, harta Encik Dahari untuk dibahagi-bahagikan. Kita pergi ke slide yang seterusnya, yang mana kita boleh lihat Encik Dahari meninggalkan harta seperti yang berikut, iaitu wang tunai sebanyak RM10,000, wang di bank sebanyak RM150,000, saham sebanyak RM200,000, KWSC sebanyak RM400,000, rumah bernilai RM3 juta, tanah bernilai RM500,000, kereta bernilai RM200,000, takaful keluarga bernilai RM300,000, pampasan setelah kematian bernilai RM50,000, takaful hibah kepada isteri sebanyak RM100,000 dan anak-anak sebanyak RM50,000 setiap seorang. Jadi, kita perlu memastikan sebelum kita membahagikan harta-harta tersebut kepada ahli waris, kita harus memastikan di manakah harta pusaka dan yang manakah bukan harta pusaka. Mari kita tengok di slide seterusnya. Terdapat dua daripada harta peninggalan Encik Dahari tersebut yang perlu dikenal pasti sama ada ia adalah harta pusaka atau bukan harta pusaka. Daripada 10 harta yang ditinggalkan oleh Encik Dahari sebentar tadi, terdapat dua sahaja yang bukan daripada harta pusaka, iaitu pampasan setelah kematian sebanyak RM50,000 dan takaful hibah kepada isteri sebanyak RM100 dan anak-anak RM50,000 setiap seorang. Kita boleh nampak kat sini 8 daripada 10 harta itu adalah harta pusaka dan 2 lagi bukan harta pusaka. Yang mana kita untuk bahagi-bahagikan, kita harus menambah semua harta pusaka ini dan mengambil nilai dia, yang mana nilai itu akan ditolak dengan perkara-perkara yang akan ditolakkan lah. Yang mana harta pusaka ini kita akan tambah, yang mana wang tunai RM10,000 tambah dengan wang di bank sebanyak RM150,000 darab dengan 2.5%. Yang mana datang 2.5% ni adalah daripada zakat simpanan. Lepas tu saham RM200,000, KWSP RM400,000 darab dengan 2.5% daripada zakat simpanan juga. Rumah bernilai RM3 juta, tanah bernilai RM500,000, kereta dan takaful keluarga. Yang mana jumlah harta pusaka ini bila telah didarab dan ditambah kesemuanya bernilai RM4,746,250 Malaysia. Semestinya akan ditolak kerana tunggakan hutang dan lain-lain. Kita akan tengok apakah yang akan ditolak daripada jumlah harta pusaka ini tadi. Kita boleh nampak maklumat tambahan ini adalah beberapa perkara yang perlu ditolak sebelum harta-harta itu dibagi kepada ahli-ahli waris. Yang mana yang perlu ditolak adalah zakat yang belum dijelaskan, kos pendapatan semasa isteri iddah, kos badal haji, pengurusan jenazah, hutang Dahari, dan Encik Dahari telah mewasiatkan RM500,000 kepada rumah anak yatim. Yang mana total semua ni, total maklumat tambahan ni yang perlu ditolak adalah sebanyak RM1,359,500. Yang mana kita akan mengambil sebanyak RM4,746,250 tadi akan ditolakkan dengan total RM1 juta ini tadi. Kita akan mendapat jawapan sebanyak RM3,386,750. Dan ini akan dan jumlah RM3 juta itu akan dibahagikan kepada ahli-ahli waris. Jadi macam mana kita nak tahu berapakah ahli waris tersebut dapat? Jadi bab pembahagian dan pengiraan
akan disambungkan oleh rakan-rakan saya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fali daripada kelas GSI 5D. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan daripada situasi kami di dalam pembahagian harta pusaka ini ataupun harta faraid, okey, di bawah fiqh mawaris. Baiklah, kita nak pergi kepada halangan dan pembahagian di dalam harta si mati, iaitu harta dahari tadi. Baiklah, dahari meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri, 2 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan, 2 saudara lelaki seibu sebapa, 2 saudara perempuan seibu sebapa, dan juga seorang saudara perempuan seibu. Baiklah, persoalan yang kita boleh kaitkan ataupun kita boleh keluarkan adalah, adakah semua golongan itu ataupun semua individu itu menerima ataupun terlibat di dalam pembahagian faraid ini? Itu persoalannya. Baiklah, di dalam pembahagian faraid, kita melihat kepada ahli waris yang terdekat, ataupun kita nilai dulu kepada ahli waris fardu. Sebagai contoh, di dalam situasi ini, okey, ibu bapa, isteri, anak lelaki, anak perempuan itu merupakan ahli fardu di dalam nasab keluarga ataupun nasab penerimaan di dalam pembahagian faraid itu ataupun bahagian harta itu. Jadi anak lelaki daripada dahari ini ataupun anak lelaki si mati ini, anak lelaki akan menghalang semua golongan sisi, termasuklah saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, dan juga saudara perempuan seibu. Jadi yang akan menerima dalam ataupun akan terlibat di dalam pembahagian harta ini hanyalah ibu, ayah, isteri, 2 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan sahaja. Jadi pembahagiannya bagaimana? Kita pergi kepada tajuk seterusnya. Baiklah, bahagian seterusnya adalah pembahagian harta. Okey, berapa kita nak tahu pula berapakah bilangan yang akan diperoleh daripada semua ahli waris. Berapa yang akan diterima? Baiklah, bersih setelah nilai harta ataupun nilai bersih harta yang kami perolehi daripada harta si Zahari selepas ditolak semua komitmen ataupun semua hutang-hutang ataupun wang ataupun zakat simpanan yang perlu dilunaskan semua setelah ditolak. Nilai bersihnya adalah RM RM3,386,750 dibahagi untuk mendapat bahagian masing-masing dibahagi pula kepada 168, iaitu asal masalah dalam situasi ini. Jadi nilai yang akan diperolehi adalah 159.2269. Jadi untuk mendapatkan bahagian masing-masing, setiap orang sudah ada kadarnya. Kami sudah mendapatkan kadar si isteri akan mendapat 21 dia punya kadar. Ibu dan bapa akan dapat 28, anak lelaki akan dapat 26, anak perempuan akan dapat 13. Jadi untuk mendapatkan nilai harta ataupun nilai yang akan diperolehi oleh setiap orang itu didarab dengan kadar yang diperolehi. Okey, sebagai contoh, isteri, untuk dapatkan bahagian isteri 20 20,159.22619 didarab dengan kadar yang diperolehi, iaitu 21. Akan dapatlah di situ 423,343.75. Jadi itu adalah bahagian isteri. Samalah juga kepada bahagian-bahagian lain, ibu bapa, anak lelaki, anak perempuan. Okey, untuk mendapatkan bagaimana nak dapat 21, bagaimana nak dapatkan 28, bagaimana nak dapatkan 26, bagaimana nak dapatkan 13, itu akan diterangkan oleh pembentang-pembentang
di dalam kumpulan kami. Baiklah, ini adalah jumlah harta yang akan diperolehi. Kotak yang hujung sekali itu adalah nilai harta ataupun bahagian yang akan diperolehi oleh individu yang terlibat. Jadi sekian itu saja daripada saya. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat difahami oleh pendengar. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Al-Faiz bin Syarif Wadi. Saya daripada kelas DSI 5B. Okay, pada hari ini saya akan menyambut pertanyaan daripada kawan saya. Saya akan menerangkan mengenai menentukan asal masalah yang baru. Seperti yang anda lihat di dalam slide saya ini, ini adalah cara pengiraan untuk menentukan masalah yang baru. Okey, mendapat 3 langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah gandaan terlebih dahulu bahagian anak lelaki, kemudian tambahkan dengan bilangan anak perempuan. Okey, nanti saya akan terangkan macam mana saya buat. Okey, seterusnya menentukan kaedah yang sesuai untuk mencari angka simpanan, iaitu sama ada menggunakan kaedah takdur atau takwaf ataupun tabayyun. Seterusnya, angka simpanan yang baru akan didarabkan dengan saham asal masalah yang lama untuk mendapatkan saham dan asal masalah yang baru. Okey. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada cara pengiraan untuk keluarga Encik Dahara ini. Okey. Untuk si isteri, kita akan mendapat 1/8. Untuk bapa dan ibu, kita akan dapat 1/6. Dan untuk anak-anak dia, 2 lelaki dan 3 perempuan ni, kita belum dapatkan, iaitu menjadi asabah. Okey. Macam mana kita dapatkan? Dengan sifir 8 dengan sifir 6 yang dekat-dekat dengan gandaan yang terdekat. Contohnya, sifir 8 ada 24 dan sifir 6 pun ada 24. Itu yang paling terdekat yang sama. So 8 darab 3, kita akan dapat 24. 6 darab 4, kita pun akan dapat 24. So isteri dengan bapa sama, kita akan letak 24. Kita akan dapat 24 untuk 3/4. Macam tu. So untuk anak pula, untuk anak, macam mana kita dapatkan anak? Kita kena tolak 24 tolak 3 tolak 4 tolak 4. Jadi 24 tolak 3 tolak 4 tolak 4. Jadi jawapan dia kita akan dapat 13. 13 untuk 2 anak perempuan, 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Macam mana kita dapatkan sini? Untuk kira lebih selanjutnya dengan 4 tambah 3. 4 tambah 3, kita akan mendapat 7. So 7 ini kita kena darab 7. 24 ni darab 7. Mengikut kiraannya 24 darab 7, kita akan dapat 168. 168. Apabila atas darab 7, bawah 3, 4, 4 dan 13 ni pun kena darab dengan 7. So 3 darab dengan 7, 21. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, kita dapat 28. 7 darab 13, kita akan dapat 91. Okey, selesai untuk ni masih belum siap kerana untuk bahagian isteri, ibu dengan bapa sudah selesai. Cuma bahagian untuk 2 anak perempuan, 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan ni masih tersisa di punya pengiraan ni. Kita dah dapat ni 91. 91 ni hanya untuk seorang. Kita kena bahagikan anak dia ada 5, 2 lelaki, 3 perempuan. Mengikut hukum faraid, lelaki mendapat 2 bahagian untuk 1 orang dan perempuan mendapat 1 bahagian untuk 1 orang. Okey. Macam mana kita nak pecahkan macam ni? Okey, 91 kita kena darabkan dengan 1/7. 1/7 ni untuk perempuan sahaja,
So bila kita darab, kita akan dapat 13. 13 ni hanya untuk satu orang perempuan sahaja. Kita nak dapatkan 2 untuk 3 orang perempuan dengan 3 darab dengan 13. Jadi jawapan dia 39. So 39 untuk 3 orang perempuan. Okey, kita nak dapatkan untuk 2 orang lelaki dengan 91 ini tolak dengan 39. Jadi kita akan dapat 52. Belum selesai lagi dia punya pengiraan ni, kerana 52 dengan 39 besar. Anak besar daripada mak ayah ataupun isteri. Tak boleh macam tu. Jadi kita kena kecilkan lagi. Menjadi makin kecil daripada mak ayah ni. Kita bersalin balik ini 168 21 28. Okey, kita dah dapat 52 dan 39 masih besar kan. Kita kecilkan lagi dengan untuk 2 orang lelaki. Okey, 2/7 kita darab dengan 91 ni. 91. Okey, 7 yang pertama dia 1 ni 13. 13 darab 2 kita akan dapat 26. Kita akan dapat 26. Kita dapat lelaki. Untuk perempuan pula 1/7 darab dengan 13. Kita ambil yang atas ni 13. Jadi 13 darab 1. 13 darab 1 kita letakkan 13 sebab dia ni sama. So kita akan dapat 13. Maka selesai sudah pengiraan untuk faraid. Selesai pengiraan untuk keluarga Encik Dahara. Okay, sekian daripada saya akan beri kepada kawan saya selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nasruddin dari kelas DSI 5A. Secara kesimpulan daripada masalah pewarisan dahari ialah dengan menggunakan kaedah faraid, harta peninggalannya dapat dibahagikan sama rata kepada semua ahli keluarga, iaitu isteri, 2 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan, ibu dahari dan bapanya. Selain itu, dengan menggunakan kaedah faraid, hutang dahari dapat diselesaikan. Akhir sekali, pengajaran yang dapat kita peroleh dalam situasi dahari ini ialah kaedah faraid dapat membantu untuk menguruskan harta peninggalan kepada waris yang sepatutnya dan tidak ada pertelingkahan yang akan berlaku. Sabda Rasulullah SAW, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan, dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.